Okey, hai, selamat pagi saya ucapkan kepada pelajar-pelajar saya yang hadir pada hari ini untuk pembelajaran seterusnya. Okey, iaitu tajuk kita adalah menguji atur cara dan membagi ralat pada kod arahan. Okey, sebenarnya kalau anda lihat tajuk kita kan, tajuk ini kebiasaannya anda telah selalu sangat. Okey, biasa anda dengar, biasa anda lihat. Okey, alright. Okey, namun anda untuk kali ini, untuk tajuk kali ini, anda perlu secara kita sebagai pengatur cara, kita membina atur cara berdasarkan bahasa pengatur caraan yang dikehendaki. So daripada situ, bagaimana anda perlu mengenal pasti ralat yang terdapat pada bahasa kod arahan anda. Daripada situ. Sebenarnya untuk asaskan komputer ini sebenarnya memang kita perlu a lot of practical. Okey, anda perlu mencuba menaip ataupun menulis kod arahan menggunakan bahasa pengatur caraan. Okey, untuk tingkatan tulis seperti yang anda tahu, kita banyak menggunakan Python. Alright, so rujukan anda boleh sahaja menggunakan buku teks. Okey, sekiranya terdapat kesalahan, saya akan maklumkan dari masa ke masa. Okey, sila buat contoh-contoh yang terdapat yang ada di dalam buku teks. Okey, even saya beri nota kepada anda sekalipun, okey, saya akan mencuba sama ada contoh yang diberi Scratch ataupun Python. Okey, alright, sila cuba untuk anda kenal pasti. Mungkin sekiranya anda walaupun rujuk pada buku teks, mungkin semasa anda menaip kod arahan tersebut, mungkin ada ralat yang tidak ada pada buku teks. So daripada situ anda boleh menilai apa kesilapan yang berkemungkinan anda lakukan. Okey, ini adalah contoh pelajar yang boleh antara kesilapan atau ralat yang boleh berlaku. Okey, misalnya pelajar mencuba menaip kod arahan, anda hanya tertinggal semikolon. Semikolon tu bermaksud tanda nokta yang titik ada koma kat bawah tu. Okey, ataupun anda hanya tertinggal bracket ataupun pembuka kata, kita panggil tanda pencitan berganda ataupun tanda pencitan tunggal. Okey, fotokopi yang atas tu. Okey, walaupun anda tertinggal satu simbol saja boleh menyebabkan output mempunyai ralat. So daripada situ sebenarnya memang kita kena buat praktikal. Okey, sepatutnya saya nak anda buat, tunjukkan saya skrin anda untuk anda tunjukkan. Okey cikgu, saya punya berjaya tanpa ada ralat. Okey. But if bagaimana kalau anda ada ralat? So sebenarnya kat situ saya nak tengok. Kalau di sekolah memang saya akan tengok untuk anda type sendiri kod arahan yang ada. Okey, tapi apabila saya bertanyakan soalan, boleh tak share kepada saya? Boleh tak share screen kepada saya? So, that have a lot of excuses. Ada yang memang ada masalah, camera problem. Sebenarnya kadang-kadang tak perlu buat kamera. Awak hanya share screen desktop anda. Sebab tu nak tengok. Okey, ada yang pakai handphone. Okey, kalau pakai handphone tu saya tahulah mungkin kat rumah anda tidak ada komputer ataupun laptop. Okey, tetapi di dalam ini juga mempunyai app untuk menulis kod arahan menggunakan bahasa pengatur caraan Python. So that one you must please find it. You can try at home. Sebab tu saya kata tidak ada sebarang alasan untuk anda mencuba menaip kod arahan. Okey, so kita teruskan Alright. Baru kita masuk tajuk kita. Okey. So ingat Okey, so untuk menguji atur cara, okey, mengapa kita perlu uji atur cara ini? Okey, you bayangkan apa kod arahan yang kita bina hanya sebahagian saja, hanya pendek saja. You perasan tak? Okey, kadang-kadang hanya satu perenggan saja yang kita type ataupun berapa baris. 10 baris ataupun 20 baris saja. Namun untuk apabila anda menjadi pengatur cara ataupun membina laman web yang sangat hebat, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, semua. Okay,
bahasa pengaturcaraan kod arahan mereka sangat panjang. So daripada situ mereka perlu uji untuk memastikan proses pembangunan periksaan aplikasi komputer ini adakah mempunyai ralat ataupun tidak. Ataupun adakah menepati mengikut kehendak uh, pengguna, adakah selesa pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Okey? Alright. Untuk menguji atau cara, setiap baris kod ditulis, diubah atau dipadamkan, perlu ada prosesnya. Okay, ada proses pengujian untuk memastikan atau cara berjalan dan bertindak seperti yang dikehendaki. Okey, pengujian sangat penting dan merupakan langkah yang tidak dapat dielakkan semasa pembangunan periksaan aplikasi komputer. Okey, alright. Ralat, ingat balik apa itu ralat. Okey, ingat ralat kita tidak panggil salah ataupun kesilapan, silap. Okey, di dalam ASP kita panggil sebagai ralat. Jadi apa itu ralat? Ralat merupakan kesilapan yang wujud dalam atur cara dan biasanya dirujuk sebagai perbezaan. Okey, ralat biasa berpunca daripada kesalahan atau kesesuaian pengatur cara. Okey, proses untuk kita cari, kenal pasti ralat, hapuskan ralat, kita panggil sebagai penyampepijat. Okey, sekejap ya. Okey, untuk ralat terbahagi kepada 3 ya. Alright, this one memang you patut hafal dari setiap masa. Okey, iaitu ralat syntax ataupun kita panggil sebagai syntax error, ralat masa larian ataupun runtime error dan juga ralat logik. Okey, logical error. So, misalnya kalau soalan tanya anda nama ralat, anda mungkin tak ingat nama bahasa Melayu. Anda ingin tulis dalam bahasa Inggeris. Boleh sebenarnya. Okey, ingat ini adalah saya terangkan sedikit secara peti-peti juga. Okey, kenapa saya kata boleh tulis dalam bahasa Inggeris? Okay, kerana di dalam buku teks ada tak dalam ejaan bahasa Inggeris? Sekiranya anda jumpa syntax error di dalam buku teks, boleh, namun ejaan perlu tepat dan tidak membawa maksud yang lain. Okey, boleh nampak Boleh faham tak? Okey, kalau anda rasa tidak jelas, anda boleh tulis pada ruangan chat ini. Okey, memang akan ada selitan-selitan daripada my daughter because ini anda antara kekangan yang akan saya hadapi kerana saya menjaga mereka seorang-seorang. Okey, so agak sukarlah kalau ada you dengar nangis ke apa, you just ignore that. Okay, alright. Okay, boleh nampak So this one, you dah belajar daripada form 1 sebenarnya. Mungkin form 1 just touch a little bit dan form 2 ada belajar juga. Okay, so ingat balik apa itu ralat. Okay, alright. So ini adalah contoh penyelesaian masalah. Okay, this one saya ambil saja daripada buku teks, senang untuk anda buat rujukan. Okay. Anda dilantik menjadi ketua program jualan amal sekolah. Okay, di mana 5 orang akan membantu menjayakan jualan amal tersebut. Okay, pasukan anda perlu jual 3 jenis barangan iaitu buah-buahan, minuman dan biskut. Okey. Untuk Kakak tutup dulu kakak, dia punya saja. Okey, untuk memberi semangat kepada ahli pasukan, sekiranya mereka dapat jumlah yang tinggi, guru memberi komisen di mana komisen 5% ataupun 5%, jualan melebihi 500 dan komisen 8% jika jumlah jualan melebihi 800. Okey, anda perlu bangunkan atur cara untuk memasukkan jualan bagi 3 jenis
sebarangan. Kemudian, atau cara perlu dapatkan jumlah jualan yang diperoleh dan paparkan kadar komisen yang dipati oleh pasukan anda. Okey. Dan akhir sekali, atau cara perlu mengira dan paparkan jumlah komisen dan komisen individu. Nampak So daripada soalan ini anda boleh nampak sebenarnya. Daripada satu hingga satu persatu anda kena kenal pasti dan highlight. Okey, kalau mungkin soalan jarang adalah untuk tiga seperti ini. Namun untuk projek berkemungkinan ada. Okey, so apabila anda mendapat soalan seperti ini, highlight dahulu apa yang dikendaki. So daripada sini anda lihat anda dan 5 orang rakan. So totalnya berapa? 5 orang rakan campur anda 6 orang. Okey, jualan, penjual, 3 jenis barang, buah-buahan, minuman, biskut. Okey. Jika jualan tinggi, komisen 5% akan diberi jika lebih 500, 8% kalau lebih 800. Okey. Kemudian nampak outputnya apa? So di sini anda kena kenal pastilah apa input, proses dan output. Okey, input mestilah jualan untuk buah, minuman dan biskut. Sebab kita dah jual, kita nak masukkan data tersebut. Sebab nampak kita perlu paparkan jumlah. Daripada hasil jumlah ni baru kita tahu. Kalau lebih 500, kita dapat 4% komisen. Kalau lebih 800, so input yang kita kena masuk adalah jualan untuk buah, minuman dan biskut. Iaitu 3 jenis barangan tadi. Okey, prosesnya. Apa proses yang terlibat? Okey, kalau anda nak lebih detail lagi, anda boleh masukkan di sini sebenarnya. Di sini hanya menulis kenal pasti kadar komisen yang diperoleh. Sebenarnya proses yang terlibat, anda boleh juga masukkan Okey, anda boleh masukkan juga jumlah jualan sebab itu adalah salah satu proses. So daripada jumlah jualan, baru kita boleh kenal pasti kadar komisen yang diperoleh. Okey, alright. Output iaitu jumlah jualan, kadar komisen dan komisen untuk setiap ahli. Okay, so ini adalah cara menulis algoritma. Anda boleh rujuk di dalam buku teks anda juga. Alright. Ingat, menulis algoritma tidak ada mula dan tamat. Kalau pseudocode baru ada mula dan tamat. Okay. Alright, so di sini anda boleh lihat di mana isytiharkan pembeli ubah buah, minuman, biskut. Kenapa kita isytiharkan 3 perkara ini? Kerana ini adalah jenis jualan kita. Kemudian isytiharkan juga jumlah jualan, komisen, jumlah komisen dan kenapa IND ni cikgu? IND ni bermaksud individu komisen. Setiap individu dapat berapa komisen? Okay, so IND ni dia just ringkaskan individu daripada perkataan individu. Okay, kalau anda tak nak guna underscore, boleh. Alright, maksudnya anda perlu rapatkan. Okay, yang kedua, pengguna memasukkan jualan untuk buah, minuman dan biskut. Kira jumlah jualan. Nampak anda proses tu ni. Kira jumlah jualan. Semak komisen yang dibenarkan. Okay, jika jumlah jualan kurang dan sama dengan 500, paparkan mesej komisen ialah kosong sebab tak lebih. Cikgu kata lebih 500, so maksudnya 500 1 sen baru dapat 5% komisen. So sebab tu kata kurang dan sama dengan 500, komisen kosong. Lebih daripada 500 tetapi kurang dan sama dengan 800, paparkan mesej komisen ialah 5%. Sejumlah jualan lebih 800, paparkan mesej komisen ialah 8%. Kira jumlah komisen dan paparkan. Kira komisen individu dan paparkan. So this one, nampak tak? So dia ada related. So soalan ini dia ada kaitan dengan subjek matematik. So matematik dia dah belajar calculation. Okay, bagaimana nak mengira komisen. Okay, so awak perlu tahu bagaimana nak mengira komisen di dalam
matematik. So kaitkan, masukkan saja di dalam pembinaan atur cara nanti. Okey, so ini adalah carta ahli anda. Okay, sekiranya anda tidak nampak, rujuk saja buku teks sebab ini dalam slide tu saya nak padatkan dalam satu slide. Kita boleh nampak isytiharkan pembeli buah, minuman, biskut, jumlah jualan, komisen. Kalau pada satu bahagian tak payah, tak perlu anda isytiharkan pembeli buah bawah. Isytiharkan pembeli minuman. Tak perlu. Nanti panjang you punya soalan. You masukkan. Kalau isytiharkan, letak pada satu bahagian sahaja. Senang. Okey. Namun ini adalah proses sebab tu dia pakai simbol segi empat tepat. Okey. Kemudian pengguna memasukkan jualan untuk buah, minuman dan biskut. Kira jumlah jualan. So dia ambil. Tadi dia dah isytiharkan jumlah jualan sebagai pembeli ubah. Kira jumlah underscore jualan sama dengan buah tambah minuman tambah biskut. Paparkan jumlah jualan. Jumlah jualan kurang daripada 500. Ya. Okey. Kalau ya, paparkan komisen ialah 5%. So, komisen bermaksud 0.05. Nanti kita lihat prosesnya. Sekiranya jumlah jualan lebih daripada 500, tidak. Dia akan bagi jumlah jualan lebih besar daripada 800. Ya. Paparkan komisen semua. Kalau komisen, kalau dia masih tak tu, kat sini dia akan paparkan komisen ialah 0%. Kira jumlah komisen bagaimana? Jumlah jualan, saya tak nampak, darab komisen. Kira individu komisen sama dengan jumlah komisen bahagi 5. Paparkan jumlah komisen dan individu komisen. Okay, alright. Okay, di sini, okay, anda rasa ada ralat ke tidak? Saya cuba tanya. Anda rasa carta ahli ini adakah mempunyai ralat? Okay, kalau kita tengok jumlah jualan lebih besar daripada 500. Ya. Tapi bagaimana kalau jumlah jualan tersebut lebih besar daripada 800? Dekat sini sebenarnya ada terdapat kesalahan. Cuba saya nak. Okay, cuba. Apakah cara yang betul? Yang belakang ni dah betul dah. Tetapi pada bahagian ini. Jumlah jualan lebih daripada 500. Ya. Tapi bagaimana pula kalau jumlah jualan lebih daripada 800? Ya juga. Nampak Jumlah jualan lebih daripada 500. Okey, you bayang. Kalau lebih 500, memang dapat komisen 5% kan? Ya. Tapi kat sini sepatutnya lebih 500, kemudian dan kurang dari 800, kurang dan sama dengan 800. Kat sini anda perlu tambah sebenarnya di sini. Okey, nampak tak? Boleh faham tak? Okey, nampak Kat sini kan kita dah bagi tahu. Pada ruangan ini, kan kita cakap kalau jumlah jualan kurang dan sama dengan, lebih daripada 500 tetapi kurang dan sama dengan 800. Nampak Tapi kat sini tiba-tiba jumlah jualan lebih daripada 500. Okey. Kat sini pun jumlah jualan lebih daripada 800. Okey, contoh 600. Kalau contoh kita dapat 801. Jumlah jualan kita 801 ringgit. 801 lebih besar daripada 500 tak? Ya, betul. Ya kan? Nanti dia akan pergi ke sini. So, kat sini sebenarnya ada salah. Sebab kita nak 801 tu sepatutnya dapat komisen berapa? 8% bukan 5%. So, di sini sepatutnya tambahannya jumlah jualan lebih besar daripada 500 tetapi kurang dan sama dengan 800. Ya, baru kat sini nampak kat sini pula jumlah jualan lebih besar daripada 800. Yes, baru paparkan komisen 8%. Okey, nampak tak? Melainkan kalau anda nak buat macam ni, jumlah jualan, kat sini you nak tulis, yelah kat sini
So apabila tidak melebihi semua, baru public commission. Nampak? Ada buku teks yang terdapat kesalahan, namun kena pasti. Sebab tu sangat penting. Bukti atau cara ni sangat penting sama ada nak menggunakan apa teknik yang kita gunakan. Ingat balik, teknik semakan meja dan juga teknik langkah demi langkah. Teknik semakan meja tu yang kita kata, check baris demi baris. Okey, langkah demi langkah. Tengok ustaz by ustaz dalam kata ahli tu betul ataupun tidak. Okey. So kita semak. Nanti kita dah, ini kata ahli yang salah. Sorry. Nampak? Sorry. Ini kata ahli yang dibina. Nanti akan ada kata ahli yang telah dibetulkan. Sorry. Nampak? Kat sini yang. Sebab tu ada perubahan. Okey, terbalikkan. Okey? Alright. Saya pun dah pening. Okey, kat sini kata ahli yang pelajar dibina. Okey. Bila semak kata ahli, output yang kita nak seperti ini. Tapi daripada kata ahli, sebab tu saya kata ini ada kesalahan kan. Output yang dia dapat, pelajar jual RM900. Komisen sepatutnya 8%, betul? Jumlah komisen 72. Pelajar dapat RM12. Okey, tetapi berdasarkan kata ahli tersebut, jumlah jualan komisen 5% je. Sebab apa? Macam saya katalah, 900 lebih besar tak daripada 500? Ya. So dia akan pergi ke sini lah. Sepatutnya dia pergi ke sini kan? Sebab 900 lebih besar daripada 800. Sepatutnya 8% mereka dapat. Sebab, tak maaf Sebab tu kata ahli tadi adalah kata ahli yang salah. Okey? Ini teknik semakan meja menggunakan kertas dan pensel. Semak satu-satu. Nampak? Teknik semakan meja. Lihat, apabila kita menulis, kita lihat apa kesalahannya. Okey, anda kena cuba. Okey, contoh. You contenglah sebelah kata ahli yang dibina nanti. Okey. Ini nilai yang dimasukkan. Nampak jumlah jualan kalau masuk. Output. Alat logik berlaku kerana syarat tidak tepat. Okey, sebab dia pergi kepada 900 lebih besar daripada 500. Betul lah. Okey. Alright. Okey. Sayang. Kakak, bagi baby. Masa kakak je main ni. Okay, sorry Output untuk individu komisen berlainan. Sebab apa? Rumusnya. Kalau kita lihat dia kata bahagi 5. Kenapa bahagi 5? Sepatutnya bahagi berapa? Bahagi 6 sebab 5 orang rakan campur anda. So 6 totalnya. Okey, so ini adalah catat ahli yang telah dibaiki. Sorry Jumlah jualan lebih besar daripada 800 baru dapat komisen. Lebih besar daripada 500. Nampak? Okey. Alright, dia hanya terbalikkan dua ni. Nampak? Okey, lepas bahagi 6 baru dapat kod, baru anda boleh bangunkan kod atau cara. Okey, maksudnya daripada soalan ini mereka buat kedua kod dan kata ahli dahulu. Setelah kata ahli tidak ada ralat, baru bina kod atau cara. Kemudian apabila telah membina atau cara mengikut kata ahli, okey, print dia nak ada paparan pengiraan output. Dia nak tulis ada paparannya. Ini adalah pengiraan output bagi program jualan amal. Isytiharkan pemboleh ubah. Ingat, kenapa float? Okey, kenapa float? Kerana ia melibatkan titik perpuluhan. Harga ada titik perpuluhan. Sebab tu menggunakan jenis data float. Bukan INT iaitu integer. Ingat so hati-hati bila memilih jenis data. Okey, kemudian jumlah jualan round. Sebab harga tidak boleh titik perpuluhan 3 kan. So sebab tu dia round 2 sahaja jumlah jualan. Okey, namun kat sini kalau anda perhatikan, okey, ini adalah kod atas cara yang dibina. Namun apabila semakan dijalankan mempunyai ralat. Okey. Alright. Okey. Awak lihat pada bahagian mana yang mempunyai ralat. Okey, so ini adalah kod arahan yang saya type. Okey, saya hanya mengikut ini saya mengikut yang ini dan saya buat cuba
Okey. Apabila anda menggunakan online Python, tidak akan jumpa ralat kali pertama ni. So, apabila anda betul-betul menggunakan sistem Python, baru anda jumpa yang ini Alright. Apa kesalahannya? Sepatutnya tulis jenis data dahulu, baru tulis input apa yang kita nak minta pengguna masukkan. Bukan tulis input, baru jenis data. Ingat balik apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey. Ralat yang kedua kita akan nampak syntax error. Okey, kenapa syntax error? Kerana tidak ada titik bertindih. Okey, kat sini kena ada titik bertindih. Okey, kemudian apa ralat seterusnya? Okey, pada bahagian ini, nampak saya highlightkan merah ini. Kalau you perasan, tanda kurungan ni, ini pembuka dan ini penutup bagi ni. Tetapi di mana penutup? Bracket ini. Sebab tu kena letak bracket di belakang ini. Tertinggal satu bracket. Okey. Sebab tu dia kata syntax error. Ingat balik ralat syntax apa. Okey. Alright. Ralat yang keempat. Tidak dapat mengenal pasti pembeli ubah. Sebab pembeli ubah kita isytiharkan jumlah underscore jualan. Tiba-tiba kita nak round off dua titik bertindih ni, jom jualan. Sebab tu dia tak boleh jumpa. Dia tak boleh tarik balik. Tak boleh paparkan jumlah jualan ini sebab pembeli ubah ini dengan yang ini berbeza. So ralatnya adalah ralat masa larian. Okey, atau syarat akan terhenti kerana pembeli ubah tidak diisytiharkan. Okey, dan ini adalah kod atau cara yang telah dibaiki. Nampak Tadi input float. Sepatutnya float, isytiharkan jenis data dahulu baru kita minta input daripada pengguna. Jumlah jualan, okey dah sama pembeli ubah. Titik bertindih, jangan lupa. Kemudian lihat, kalau ada pembuka bracket, mesti ada penutup bracket, semua. Okey, so ini adalah output yang diperoleh. Okey, alright. So sehingga ini, nak kan semua? Okey, so saya harap pelajar-pelajar faham dengan tajuk ini. Okey, kerana untuk mengenal pasti ralat ataupun menguji atau cara ralat semua, memang anda perlu mencuba praktikal ini sendiri. Okey, sekiranya anda hanya mendengar, membaca, tidak akan dapat tahu bagaimana kesalahan yang berkemungkinan berlaku apabila anda membuat praktikal. Okey, so saya harap apa sahaja contoh yang ada di dalam buku teks sila cuba menggunakan sistem Python sama ada menggunakan laptop. Okey, sekiranya anda dah install, gunakan, ataupun anda boleh gunakan online Python. Dan untuk yang menggunakan handphone, ada juga aplikasi Python, menulis atau cara Python menggunakan handphone. Sila cari. Okey, alright, anda boleh cuba saja. So jangan bagi alasan cikgu tak boleh. Okey, sebab apabila anda membuat tugasan nanti, itu yang akan tiba-tiba cikgu saya tak tahu macam mana. Sedangkan perkara tersebut telah saya terangkan. Okey, sama ada anda sendiri mempunyai usaha ataupun tidak untuk mencuba menulis kod arahan berdasarkan contoh-contoh yang terdapat di dalam buku teks. Okey, so untuk kehadiran saya telah ambil. Saya semak dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, memang 8 orang saja hari ini. So yang lain tidak ada. Okey, so next class saya akan maklumkan dari masa ke semasa dan sekiranya terdapat tugasan yang baru juga, saya akan maklumkan di dalam grup. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada pelajar yang meluangkan masa. So saya akan berjumpa. Sila buat contoh seperti mana saya buat. So daripada situ anda akan nampak. Okey, apabila saya minta anda hantar, so tolong hantar. Seperti mana slide saya nak you tunjuk. Seperti itu juga, bukan copy paste. Kalau you perasan nota saya, okey, saya memang cuba setiap satu ini. Nampak? Saya tahu kalau anda screenshot
screenshot daripada handphone. Okay, so daripada situ saya boleh nampak. Okay, sehingga cuba. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you all. So anything I will inform in